Saya buat video ni bukan untuk kecam mana-mana individu mahupun mengecam mana-mana kumpulan. Ini perbincangan adalah dalam bentuk teknikal dan public service announcement untuk memberi kesedaran kepada anak-anak muda yang nak jadi content creator. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bersama saya Hizman Huzi. Dan hari ini kita akan bercakap tentang seorang YouTuber prank tarik tudung dan most of the time, aku adalah jenis orang yang macam tak suka masuk campur hal orang lain. Anggap je lah video ni macam public service announcement ya, untuk adik-adik yang di dekat luar sana kan, yang nak jadi content creator dan sebagainya. Sebab aku yakin pada masa akan datang akan ada lagi video-video seperti ini. Sebab kita dah banyak tengok video-video yang tidak memberi manfaat apa-apa kepada masyarakat sejak azali lagi. Terutamanya sejak beberapa jutawan dekat Malaysia ni tahu YouTube tu apa kan. Diorang dah start mula dah buat music video, buat konten-konten yang memang saja mengundang kecaman. Sedikit information aku sekarang ni sedang lari ke sana ke sini sebab besok fly ke Afrika. Untuk apa? Untuk buat kerja amal dan bagi makan kepada komuniti Islam dekat sana yang tak mampu untuk makan. So that is why aku buat video ni dalam keadaan yang macam ni, dalam kereta bergegas ke satu tempat dan ke tempat yang lain untuk selesaikan aku punya hal-hal Afrika ni. Buat mereka yang sedang menonton video ni dan tak tahu menahu tentang apa yang sedang berlaku sekarang ni dekat YouTube, ada sebuah channel baru yang baru dibuka yang namanya apa benda tak aku lupa, tapi dia buat konten dia adalah dia buat prank untuk tarik tudung perempuan lain semasa perempuan lain tu tengah berjalan-jalan dan sebagainya. Dan ada sebuah video penjelasan yang dibuat oleh content creator tersebut yang mengatakan itu adalah sebuah video social experiment yang nak menunjukkan kepada rakyat Malaysia yang rakyat Malaysia ni suka kecam tanpa usul periksa. Apa yang berlaku dekat sini? Okey, macam ni lah dik. Aku serius tak suka doh cakap pasal benda ni sebab benda ni macam ya Allah, tak ada common sense je. Tapi okey, sebelum tu, jika pemilik channel tu sedang melihat channel ni, yelah sebab rakyat Malaysia ni kan tak suka dengar kalau orang tu tak ada credibility kan. Macam kau siapa nak tegur aku? Jadi kalau awak tak kenal siapa saya, awak boleh google lah nama saya. Saya adalah seorang pengacara TV dan juga penerbit untuk TV. So basically kalau kau buat macam social experiment ke dengan niat untuk memberitahu rakyat Malaysia ni suka kecam tanpa usul periksa, dik, angle tu aku dah lama dah buat 6 tahun lepas dik. So you can google my name lah. Kepada penonton yang tengah tengok video ni sekarang yang merasakan macam Abang Hiz, kenapa you tak cakap benda tu salah? Kenapa you tak maki budak-budak tu? Kenapa you tak ni apa semua? Ini bukan video memaki Ini adalah video teknikal. Sebab kalau korang follow aku daripada awal sampai sekarang dekat YouTube channel ni, aku bukan jenis orang yang bercakap mengikut hawa nafsu. Aku menggunakan kepandaian. Sebab dulu ingat tak, aku ada buat satu video tu pasal lecturer B40 yang tak ada laptop tu. Ada orang komen dekat bahagian bawah tu cakap macam benda kau ni, benda salah, cakap je lah benda salah. Dik, kalau kau nak aku cakap benda-benda yang obvious, engkau boleh tengok dekat channel YouTuber lain. Ini bukan tempat dia. Aku punya subscriber semua pandai-pandai. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya adalah apa yang aku cakap engkau tak faham. Apa yang aku cakap ni is not within your part of intelligence. Macam tu. So kau boleh refer lah kepada YouTuber lain yang mengikut kau punya part of intelligence. If you do not like the content, then the content is not for you. It's simple as that. Berbalik kepada YouTube prank tarik tudung benda semua tu, and at the end of the day dia cakap pasal social experiment. Macam ni dik, saya faham dekat luar sana ada ramai student-student, anak-anak muda yang nak jadi content creator, baik di platform TikTok, di YouTube dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang TV producer, dia ada satu rule of thumb. Kepada mereka tak tahu rule of thumb tu apa, rule of thumb tu maksudnya ni, langkah yang kau patut ikut dalam menghasilkan sesebuah produk ataupun menghasilkan sesebuah konten. Ada 3 benda ataupun topik yang kau kena sentiasa berhati-hati apabila engkau menghasilkan sebuah konten. Pertama, agama, politik
dan juga bangsa. Kalau kau tak pakar dalam menghasilkan konten-konten seperti ini, aku suggest kau elak. Sebab bila kita cakap pasal tudung, walaupun tudung itu adalah sebuah pakaian, tetapi ianya adalah pakaian dengan niat dan juga tujuan untuk menutup aurat. Betul Bila engkau tidak pakar dalam menghasilkan sesebuah konten, sebab aku pun buat konten ni, tetapi aku berani sentuh. Sebab apa? Sebab aku dah pakar. Aku bukan nak upkan diri sendiri, tetapi itu fakta. Adik-adik dekat luar sana, kalau korang nak jadi content creator, sebelum engkau menyundul, kau harus tahu ke arah mana kau nak sundul, dan pastikan kau pandai menyundul. Yang buat konten-konten macam ni, yang saja mahu dirinya dikecam, cantiknya Lamborghini, yelah, pada pendapat saya itu adalah menyundul lah. Saya pun menyundul. Aku tak cakap orang lain je menyundul, aku pun menyundul juga. In order for you to break the rule, you must understand the rule first. Sebelum engkau nak be out of the box, you must understand the box itself. Banyak lagi benda yang kau perlu belajar sebelum kau jadi content creator. For example, engkau rule of thumb in content creation pun kau tak tahu kan. Pertama sekali, kenapa kau produce video 4 minit? And in order for you to get more revenue, you must at least upload a video which is 8 to 10 minutes. Barulah kau boleh letak iklan dekat tengah-tengah. Tengok, benda-benda macam tu basic. Jadi content creator ni is not all about background cantik, audio clear, aku punya setup cantik, benda semua. No, aku punya video aku sebelum-sebelum ni berlatar belakangkan apa je sangat. It's about the content. So macam mana aku buat? Itulah masalah dia. Kau dah tahu orang lain ada sukses resipi, tapi engkau tak nak tanya pada orang yang lebih tahu. Buat sesuatu kena berguru lah. Bila once engkau dah buat YouTube channel ataupun apa-apa platform, the first 10 videos ataupun the first few videos yang kau buat itulah yang set your intonation. Sebab aku tengok channel tu tak ramai subscribers, dan video yang dia baru up baru 2 je. The 2 videos yang kau dah upload tu, itu je dah set the tone. Dan kalau engkau nak berjaya dalam dunia content creation ni, engkau tak boleh semata-mata jadi orang yang controversial. So kalau engkau nak tahu, content creator dekat Malaysia ni, dia bukan saja dapat revenue ataupun gaji semata-mata daripada views dekat YouTube. Dia dapat duit daripada branding-branding yang besar yang nak promote diorang punya produk dekat diorang punya platform. Nestle ke, KFC ke, Pepsi ke, apa-apa je, McDonald ke, tak kisahlah, apa-apa je lah, 50% datang daripada situ. So you tell me, kalau engkau adalah seorang brand owner KFC, McD, engkau nak promote barang kau dekat influencer yang macam mana? Yang controversial ke ataupun yang brand safe? Kau tak terfikirkan angle ni. Sebab engkau tak tanya pada yang lebih tahu. Itu masalahnya. Sebab tu aku cakap tadi, nak menyundul boleh, tapi pastikan kau sondol dalam keadaan yang kau tahu. Sebelum ni aku dah cakap dalam portal-portal hiburan apa semua tu, aku cakap pasal zaman sekarang ni banyak sangat konten yang bodoh sebab content creator malas nak berfikir. Ni bukan aku tak kecam yang tadi tu tau. Aku kecam yang macam semua orang yang macam nak jadi famous tapi nak cepat ni. Aku faham dik. Aku faham. Kita nak jadi content creator, kita ada mindset. Aku nak subscribers tinggi, aku nak views tinggi. Tetapi yang mahu membuat konten-konten yang tidak kisah diri dikecam dan sebagainya, kecamlah saya, lagi ramai kecam lagi bagus apa semua, content creator yang malas nak berfikir. Sebab hakikatnya dekat sini adalah, kalau kau spend just a little bit more time dan sedikit jus otak, you will get more attention, you can become viral, engkau boleh jadi trending, dan pada masa yang sama engkau tidak perlu dikecam pun. Sebab bukannya aku tak pernah buat, aku sendiri pernah buat benda tu. Dan mindset ni kita jangan normalize. Apa normalize? Ini bukan culture nak normalize. Jangan normalizekan macam kau sanggup dikecam hanya semata-mata engkau nak mengejarkan populariti ataupun follower. Kau kaji balik betul-betul yang diorang punya subscribers tinggi, views tinggi tu adalah kerana apa. Sebagai contohlah Syah Zainuddin ke, Isaac Osman ke, budak-budak Stek ke, kan, tak kisah. Cuba kau kaji berapa tahun diorang buat diorang punya platform, berapa lama dia jadi YouTuber sebelum dia jadi terkenal. Janganlah semua benda kau nak cepat. There's no such thing as easy success. Everything comes with hard work. Itulah masalahnya, sebab engkau nak cepat. Macam contohnya, aku punya YouTube channel baru 3 tahun, tapi kau tengoklah daripada awal sampai habis, ada tak aku buat sesuatu tu untuk minta dikecam? Ada tak aku tarik tudung siapa-siapa? Tak ada pun. Yang tengah tengok sekarang ni yang nak jadi content creator, kalau kau nak jadi content creator, jangan normalizekan kau sanggup dikecam. Dan aku cakap ni, tolonglah yang jutawan-jutawan bodoh ni, konten asalkan kau dikecam lah semata-mata nama kau tak senyap, nama kau tak sejuk, nama kau kekal relevan di mata netizen ni. Boleh tak?
Ni orang-orang macam korang ni lah yang memberikan impresi-impresi yang macam, oh, kalau nak berjaya kita kena jangan malu, biarlah maruah aku bersepah dekat atas jalan ni. Sorry tau, video ni aku tiba-tiba aku rasa macam aku tegas sangat. Mungkin sebab aku stress kot kena packing nak pergi Afrika besok. Sorry tau. Once dia dah keluar dekat internet, dia akan berada dekat situ selama-lamanya. Selama-lamanya. Andai katalah kau punya rezeki bila kau mati pada usia 80 tahun. Kalau usia kau sekarang ni baru 20 tahun, engkau ada 60 tahun lagi tau kau nak hidup. Pada usia 20 tahun tu, engkau dah upload macam-macam dekat YouTube, dekat Instagram, dekat OnlyFans dan sebagainya. Kau nak ke nanti 40 tahun kemudian, oh, atuk aku dulu bodoh bagi peluang untuk kau kesiankan diri kau yang 40 tahun daripada sekarang tu. Tapi sebab kau tak nak fikir benda tu. Kebanyakan anak muda sekarang ni dia nak immediate gratification. Segala benda yang dia nak buat sekarang ni, dia mahukan habuan tu sekarang juga. Padahal semua orang tahu benda ni. Kalau kau nak berjaya, kau kena berusaha. Aku cakap ni dengan keadaan yang tegas. Sebab kalau kita tegur baik-baik, ramai orang dah tegur baik-baik. Betul lah orang cakap common sense is not common anymore. Masing-masing nak berlumba-lumba nak jadi bodoh. Aku tak faham kenapa. Why Kau perasan tak setakat ni, walaupun aku cakap seolah-olah meninggikan suara ke apa ke, tapi kau perasan tak, from just now until right now, I only deliver facts. Hello, hi Alia, His ada kat bawah dah, kejap ya. In content creation, there is more to just high views, high followers, high ni, ada lagi. Lain kali tanya dik, sekejap aku dah lambat. Aku nak beli ubat sakit perut. Takut nanti kan bila aku pergi Afrika aku duduk makan-makan kan sakit perut. Nanti aku sambung. Aku tak ingat apa point aku tadi, tapi ini point kedua. Yang channel tadi tu yang buat prank tarik tudung tadi tu atas alasan nak buat social experiment dan sebagainya. Okey, pertama sekali aku faham cubaan dia untuk menjadi seorang content creator yang memberi fokus kepada social experiment. Okey, fine. Apa research kau dan apa niat kau? Kalau niat kau adalah untuk mendapatkan populariti, ada orang cakap bad marketing is still marketing. Bad marketing is still marketing. Sebab dah nama pun ada marketing dalam perkataan tu, mestilah dia still marketing. Engkau nak jual produk tu kena credible. In order for you to get, aku tak faham lah sifu-sifu marketing ni yang cakap bad marketing is still marketing ni. Diorang nak apalah hidup ni? Engkau marketing jika kau tak nak sales. This is basic business tau. Itu masalah engkau ni. Engkau hanya fikirkan macam branding awareness. Berbalik kepada yang tadi tu. Faham lah konsep yang dia nak buat tu adalah social experiment. Tapi apa konsep yang kau nak buat tu adalah aku dah buat dah 6 tahun lepas. Kaji dahulu sebelum kecap. Benda-benda tu aku dah buat dah. Dah letak dekat TV dah. Dah famous dah aku pun. Apa research yang kau buat? Research tu level mana? Level Malaysia ke? Level international? Ada satu rancangan yang memang kerja dia adalah social experiment dan dia tidak harmful pun kepada sesiapa yang menonton. What would you do? WWYD. What would you do? Kau Google, kau buka, kau tengok. Kalau kau nak buat genre lain, prank. Ada prank yang betul-betul lawak. Bukan macam prank-prank dekat Malaysia ni, suka menjatuhkan maruah orang lain ni benda semua. Kau tengoklah 4gag. Yang itu dia tak ada memberi implikasi apa-apa pun kepada orang lain. Yang style orang Malaysia buat prank adalah dia memberi efek negatif kepada mangsa. Dan itu cringe dek. Itu prank zaman bang bang boom dek. Itu dah ketinggalan zaman. Ada style baru lagi which is self-ridicule. Itulah. Bad marketing is still marketing. Kalau kau tahu ada bad marketing, mesti ada lawan dia good marketing. Kenapa kau kena pilih yang bad? Aku tak faham. If there is a better option, why must you choose the lesser option? Sebab jawapan dia yang bad marketing ni senang. Itu je. Pemalas. Good marketing ni susah. Tapi semua orang sekarang ni nak cepat kaya, nak cepat followers, nak cepat. Semua nak cepat. Tapi konten kau tak nak fikir. Aku tengok macam aku ni. Mana ada background lampu merah, lampu biru apa semua ni. Ini tingkap murah je lah langsir ni. Tolongnya adik-adik Tolongnya adik-adik yang nak jadi content creator, nak jadi influencer. Jadilah, nak jadi content creator boleh. Tapi jadilah yang bijaksana. Jangan ikut orang yang nak cepat. Sebab orang yang nak cepat ni cepat jatuh. Itu je. Kita ni nak bekerja ni, kita nak bertahan ni, nak bagi sara bini kita nanti, anak kita nanti. Takkanlah kau famous sekarang je, lepas tu cicit kau kebunuh. Fikir. Jadi pandai dek. Buat research tu lebih sikit. A lot more social experiments yang kau boleh buat yang tidak melibatkan 3 perkara tadi. Agama, bangsa dan juga politik. Boleh kalau kau nak buat. Lepas kau dah pandai lah. Nantilah. Ini satu lagi pesanan ni.
Orang yang tengok video aku ni, yang bukan content creator ni, jutawan-jutawan yang buat marketing bodoh ni, takut tau kalau orang bagi tahu benda ni. Mes ni aku cerita. Diorang dah faham mindset netizen Malaysia macam mana. Dalam banyak-banyak sifat-sifat netizen Malaysia ni, apa yang paling utama yang memberikan mereka keuntungan? Kita yang suka bagi pendapat walaupun tak minta. Sekali lagi aku ulang, suka bagi pendapat walaupun tak minta, ya. So, bila seorang jutawan tu, usahawan ke content creator tu buat konten yang bodoh apa semua, diorang tahu diorang akan dikecam. Bila diorang tahu diorang bakal dikecam, itu bermaksud diorang akan dapat engagement yang tinggi. Ini engagement ni yang aku nak bagi tahu kat korang. Engagement, maksud engagement tu apa? Maksudnya bila kita banyak interaksi dengan akaun tersebut dan juga posting tersebut, lagi tinggi algoritma setiap platform ni akan push, baik Google, baik Instagram, baik YouTube, baik Twitter, semua. Setiap kali ada high engagement video ataupun konten yang mempunyai interaksi yang tinggi, dengar, interaksi yang tinggi, algoritma platform-platform ni akan push video-video ni untuk menjadi lebih terkenal. Diorang akan suggestkan lagi posting tu, diorang akan letak dekat bahagian trending. Itu yang korang tak tahu dan content creator tak nak korang tahu, jutawan-jutawan ni especially. So kalau satu hari aku buat music video yang macam terbaring dengan menggelitat macam tu, lepas tu korang pun macam pelik, lepas tu korang kecam aku, itulah yang aku nak. Apa yang masing-masing tak faham rakyat Malaysia ni? Itulah content creator macam ni mahu. Mereka mahu dikecam. Lepas tu korang pun macam, aku faham, aku nampak komen-komen dekat Twitter cakap macam, apa IG dia, mes ini aku serang, apa channel dia, mes ini aku serang. Bila engkau pergi dekat platform tu, bila kau pergi dekat akaun tu, kau serang, engkau letak dekat bahagian komen, kau tinggikan engagement dia untuk algoritma platform tersebut push video dia lagi. Itu je. So dekat sini aku sediakan satu formula. Formula dia nama dia JIR. J-I-R. JIR. Jangan, interaksi, report. Yang orang Malaysia ni pula bangsanya macam suka bagi pendapat dia. Engkau tinggalkan komen kau kat bawah, kau tak rasa Instagram ke YouTube ke push lagi? Benda tu mesin, benda tu artificial intelligence. Mana dia tahu benda-benda yang negatif ke positif ke, tak ada etika ke, mana dia tahu? Semakin tinggi interaksi rakyat Malaysia kepada sesebuah posting, itulah yang dia akan suggest untuk orang lain tengok. So JIR, jangan interaksi, report. Kau jangan tengok, kau jangan tekan butang play, kau jangan tinggalkan komen sekalipun, sebab itulah yang akan tinggikan engagement dia. Macam video si jutawan tu kan, kalau kau tinggalkan komen, lepas tu kau campur lagi dengan view, kau tekan play benda semua tu, masuklah dia dekat bahagian trending. Itulah yang diorang mahu. Jangan tertipulah. Subhanallah, kita kan rakyat Malaysia kan selalu merasakan kita ni pandai tau. Tapi hakikatnya kita secara berjemaah mudah untuk dimanipulasi. Dan tak ada siapa pun content creator yang sanggup bagi tahu korang benda ni. Aku je yang bagi tahu. So kalau kita nak hentikan benda ni daripada berlaku lagi pada masa yang akan datang dan merosakkan lagi generasi pada akan datang, buat apa yang aku cakap ni. Jangan interaksi, report. Aku sebenarnya dah lama sangat tahu menahan sebab aku kalau boleh tak nak ambil tahu langsung, tak nak ambil pot pasal orang-orang yang suka buat konten macam ni. Macam music video tu buat tepuk-tepuk bontot. Ya, betul. Memang video-video ilmiah memang susah sikit nak dapat engagement, susah sikit nak views tinggi. Memang susah. Kalau semua benda senang, semua orang akan jadi content creator. Termasuklah mungkin Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin. Dia tak jadi Perdana Menteri. Sebab itulah nak berjaya kena susah dulu, belajar. Astaga. Inilah dia. Aku rasa aku dah cukup bebel lah ni. Sekarang ni, semua orang tengah bersemangat kan. Semua orang ni tengah bersemangat kan tengok filem Mat Kilau. Mat Kilau. Dia punya semangat juang dia dan sahabat-sahabat dia untuk membebaskan kita daripada penjajah dan sebagainya. Generasi ni ke yang Mat Kilau perjuangkan dulu? Makin lama berebut tau nak jadi bodoh. Generasi yang terkejar-kejar buat konten, kalau boleh paling bodoh lagi bagus. Memang kita punya generasi ni dah tak nak jadi pandai ke? Bolehlah kita tengok filem tu, bangganya perjuangan orang terdahulu. Lepas tu tengok sekarang ni. Zaman sekarang ni kita tak berperang tau dengan mana-mana penjajah. Adalah benda-benda yang macam ni, yang mengagungkan kebodohan serta kebatilan. Kalau zaman dahulu Mat Kilau dia bersilat dengan penjajah, adalah tanggungjawab kita untuk bersilat dengan kebatilan yang berlaku di media sosial. Nama saya Hizman Huzair. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.